الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Mursi dan adik-adik Jabatan Kuasa Surau ni, yang bahagia tuan-tuan imam, para ustaz yang ada di hadapan kita ni, ustazah-ustazah dan seterusnya, tuan-tuan perempuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pagi ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti akan dapat kita gunakan sebagai pembimbing, sebagai sebagai pemimpin bagi kita, sebagai panduan untuk kita meneruskan kehidupan kita, supaya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa saja aktiviti yang kita jalankan dapat kita buat dengan sebaik-baik mungkin, dengan mengikut kehendak Allah dan mengikut cara yang diterang kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat hidup dalam dunia dan lebih-lebih lagi kita harap kebahagiaan di akhirat. Baik perempuan, muka surat berapa? Berapa? 71. Baik. Yang ke 9. Hasadun. Hasad. Cakap Arab tentang hasad tu. Cakap Melayunya apa? Dengki. Cakap Melayunya dengki. Tapi orang Melayu selalu sebut hasad dengki. Dua-dua sekali. Hasad tu dengki lah. Tapi hasad dengki. Dia berganda. Sebab dalam bahasa Melayu ada satu kaedah bahasa namanya perkataan berganda. Sunyi, sepi. Lagi terang, benderang. Gemuk, gendempul. Kurus, kering. Putih, melepak. Hitam, legang. Legang pula, legam. Tinggi, tinggi, lampai. Tinggi, lampai. Ini cikgu bahasa Malaysia cakap ni tau. Jadi hasad dengki. Jadi tajuk kita pagi ni iaitu hasad. Hasadun. Nabi bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Nabi. Hasad itu memakan segala kebajikan seperti api memakan ranting-ranting yang kering. Ranting kering tu dibakar, cepat ke lambat terbakarnya, angusnya? Cepat penuh angusnya. Begitulah orang hasad dengki itu. Dia memakan segala kebajikan kita. Memakan segala pahala kita. Macamlah api makan kayu yang kering ataupun ranting yang kering. Tadi hasad ni satu perbuatan yang tak guna. Renti kalau nak hasad dengki. Renti hasad tu apa? Kita mengharapkan nikmat yang orang lain dapat tu hilang dari dia, dan dia hendak nikmat tu pindah kepada kita. Itu namanya hasad.
Ada satu benda yang lain, itu bukan namanya hasad, yang itu bagus. Itu namanya iri hati. Iri hati itu bagus. Ya. Pasal apa dia berjaya, aku nak berjaya macam dia juga. Kita tak nak kehilangan kejayaan tu daripada dia. Bukan kita nak ambil kejayaan dia dah. Tapi aku nak kejayaan macam dia tu berjaya. Itu namanya apa? Namanya iri hati. Ya. Hasad ni jealous. Iri hati ni apa? Cakap orang putih ni apa? Iri hati. Ya Allah, dia minta hati cakap orang putih kan? Kalau ustaz ni tak apa lah, dia pandai cakap Arab. Ya. Cakap orang putih apa? Envy. Ada pernah dengar perkataan envy? E-N-V-Y. Envy. Ya. Bahasa tasawufnya ghibtah. Ghibtah. Itu bahasa tasawufnya. Ghain, ba, ta, ta marbuta. Ghibtah namanya. Yang itu tak apa. Yang itu bagus. Kalau semua orang Islam semangat macam itu, cepat membangunnya Islam ni. Tapi yang banyaknya apa? Hasad dengki. Itu yang banyaknya. Nak menjatuhkan orang lain. Nak bagi orang lain tu ditimpa kemalangan. Itu yang seronoknya kita nak. Bila orang tu ditimpa kemalangan, apa kata kita? Padan muken. Itu hasad dengki lah namanya. Kerana hasad dengki ni lah negara kita ni jatuh ke tangan penjajah. Perak jatuh ke tangan British kerana hasad dengki lah tahu. Tahu ke? Tak tahu siapa? Ada sejarahnya tahu. Mengapa Perak ni terpaksa menerima British resident? Ya, kerana hasad dengki di antara pembesar-pembesar negeri Perak. Ya, masa itu rajanya udah mangkat. Yang mangkat tu namanya Raja Muzaffar Shah. Raja mudanya namanya Raja Abdullah. Raja Abdullah tu duduk di Teluk Ensin. Tahu kita memang mana Teluk Ensin? Lari namanya apa? Teluk Intan. Masa dulu, kalau sultan tu mangkat, maka raja muda lah patut jadi sultan. Pada masa itu Raja Abdullah tu bergaduh dengan Raja Yusuf. Raja Yusuf tu raja di Hilir. Dia nombor 3 lah. Dia bergaduh. Raja Yusuf tu duduk di Kuala Kangsar. Ya. Dalam perlembagaan negeri Perak, bila sultan mangkat, raja muda mesti jadi sultan. Tapi dengan syarat dia mesti hadir di saat permakaman raja tu. Macam Perak tu, ada tengok tak dalam TV? Diisytiharkan dulu. Sultan Nazrin Shah sebagai sultan. Baru diadakan upacara pemakaman. Jadi mereka mesyuarat dululah. Dapat dilantik Sultan Nazrin Shah tu sebagai sultan, baru dimakamkan Sultan Nazrin Shah. Tapi itulah tradisi itu dulu. Tapi Raja Yusuf duduk di Kuala Kangsar. Raja Abdullah duduk di mana? Duduk di Teluk Ensin. Masa dulu bukan ada helikopter. Masa dulu kalau nak pergi Kuala Kangsar dari Teluk Ensin, naik apa? Naik kapal, naik rakit, naik sampan. Ya. Raja Abdullah ni dah nunggu di tepi-tepi tebing. Dengan tentera-tenteranya, dengan lembingnya, dengan panahnya. Kamu modik aja siap. Ya. Jadi tak beranilah Raja Abdullah tu modik. Kerana dia duduk di Teluk Ensin. Bukan dia helikopter, bukan dia Superman. Kalau Superman senang, boleh terus aja. Jadi tak berani. Bila sampai saat nak mengisytiharkan raja, nak mengisytiharkan sultan, dianya tak ada. Apabila dia tak ada, siapa pula? Siapa diisytiharkan? Yang nombor 2 dia telah. Masa itu Raja Yusuf yang ada, maka diisytiharkan Raja Yusuf sebagai sultan. Raja Abdullah ngamuklah dia, ya. Tak patut dia main ni, kata. Agaknya tidak lah saya dengar, ya. Zaman itu saya pun tak ada lagi. Maka bergaduhlah mereka antara Raja Abdullah dengan Raja Yusuf. Pergaduhan itu diketahui oleh orang British. Masa itu orang British baru nak datang sini berniaga. Di bawah satu syarikat namanya East India Company. Ada ke orang dengar dia menyebut? Ya. Jadi
Masa itulah British ngambil peluang. Ini ada peluang kita, katanya. Dia pun pergi jumpa dengan Raja Abdullah. Ya. Apakah kamu mau jadi sultan, katanya. Agaknya begitulah tu, ya. Apa kata Raja Abdullah? Ndak lah, katanya. Dia orang Perak, ya. Ndak lah, sampai pula tak nak jadi sultan, katanya. Kalau kamu mau jadi sultan, British boleh tolong, katanya. Ada macam mana, katanya. British boleh tolong, katanya. Tapi dengan syarat. Apa syarat tu? Kamu mesti menerima British resident. Dan kamu memerintah Perak ikut nasihat British resident. Kamu tak boleh buat suka hati kamu. Bila British resident kata ya, baru kamu bertindak. Kalau tidak, tak boleh. Apa kamu setuju dengan syarat itu? Kalau kamu setuju, British akan bagi kamu allowance bulanan. Oh, dengar itu. Ndak lah, katanya. Masa dapat bulanan. Ya. Bukan banyak pun, RM60. Tapi zaman itu RM60 banyak ke sikit? Banyak, ya. Maka Raja Abdullah pun setuju. Bila setuju, maka terteralah satu perjanjian yang dikenali dengan perjanjian Pangkor. Ada kau pernah dengar nama ni, perjanjian Pangkor? Tahun berapa? Ya, ada ke cikgu ni? Tahun berapa? Udah. Mana ke cikgunya? Tahun berapa? 1874. Maka bersetujulah negeri Perak ini untuk melantik seorang British resident. Ya. Dilantiklah resident tu, namanya apa? J.W. Birch. Orang kampung Gajah katanya Tuan Bat, katanya. J.W. Birch tu kita panggil apa? Tuan Bat, kata dia. Ya. Dia pun duduk di Pasir Salah. Tahu Pasir Salah? Ya Allah, tempat lahirnya Menteri Besar Perak dulu. Namanya Tan Sri Ramli bin Ngah Talib. Itu namanya Pasir Salah. Di situlah dia duduk. Ya. Maka dia pun menjalankanlah pemerintahannya. Dia yang sebenarnya merintah, bukan sultan. Begitulah. Sampai sultan tak ada kuasa. Cuma sultan hanya ada kuasa apa? Dalam hal istiadat orang Melayu dan agama Islam. Maka timbullah rasa ketidakpuasan hati orang Perak ni, ya. Maka dibunuh mereka Birch tu, dibunuh mereka di Pasir Salah, ya. Dengan izin Raja Abdullah ni tadi. Ya. Bila bunuh dia Birch tu, British pun datang dengan tentera-tenteranya menangkap orang-orang yang ada terlibat dalam pembunuhan itu, termasuklah Raja Abdullah ini tadi ditangkap dan di banish. Apa kata banish? Dibuang. Dibuang kepada pulau apa? Pulau Seychelles namanya, Pulau Seychelles. Dekat Australia sana. Ya. Itu mulanya Perak ni dijajah oleh British. Lepas itu Selangor, lepas itu Pahang, lepas itu Johor, lepas itu Negeri Sembilan. Itulah dia yang berlaku. Kenapa? Kenapa berlaku? Hasad dengki. Melaka jatuh pun sebab hasad dengki. Ada raja namanya Raja Mendalia. Ada orang dengar Raja Mendalia? Dia inilah yang membelut, belut kepada Sultan Melaka. Sehingga bila Portugis menyerang, tak ada orang yang nak bantu pun. Biarlah tak hasil komen tu katanya. Maka jatuhlah Melaka. Dah di mana? Di Melaka tu siapa yang menyerang Melaka? Alfonso di Albuquerque namanya. Alfonso di Albuquerque. Kata orang kampung saya, Alfonso di Abu Kaki kata. Jangan betulkan TV anda. Hello. Selamat pagi. Ya. Ya. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Apa dia? Macam tu, ya.
26 bulan jadi. Okey, insyaAllah. Tak payahlah nak hantar lah. Saya pergi tu insyaAllah hari Khamis kan. Okey. Nak hantar juga. Nak hantar juga boleh kan, tapi tak payah, tak apa. Taman Melayu Jaya H9. Saya dah tahu dah tu. Ya. Saya sekarang saya di PGA dengan ustaz-ustaz yang ramai. PGA tu, Gulu Kinta. Hello? Mudah. Apa kah? Dah tak ada. Habis bateri ke? Ada? Dia sorry tengah berbincang. Dia tiba-tiba putih. Michael. Ya, okay, InsyaAllah. Okay, sama ya. Michael. Hello. Ya. Tadi putus ya. Waalaikumsalam. Tahu macam mana dia? Ya. Sekarang tak ada. Sekarang saya di PJ di Ulu Kinta. Ya, tak hantar, tak apa. Pemerintah ya, insyaAllah. Okey, insyaAllah ya. Tak ada lah. Dalam tengok mood lah. InsyaAllah ya. Okey. Ya. Sama-sama. Tak apalah. Boleh bagi saya datang, so bagi aja dekat saya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sambung lagi cerita tadi. Melaka siapa yang menyerangnya? Alfonso di Albuquerque. Albuquerque ni sebenarnya ya. Tapi orang Perak mana dia tahu nyebutnya betul-betul. Jadi Alfonso di Albuquerque. Kenapa? Kerana pembelotan seorang nama Raja Mandalia. Mengapa? Kerana hasad dengki lah. Hasad dengki ya. Kejatuhannya di zaman Sultan Mahmud Shah pada ketika itu ya. Begitulah seluruh tanah Melayu ni jatuh di tangan British. Kerana apa? Kerana hasad dengki pembesar-pembesarnya. Kita hari ni pun begitu jugalah. Kalau hasad dengki, maka itu mencepatkan lagi kejatuhan umat Islam di tanah Melayu ni, di Malaysia ni. Sebab itu hasad dengki ini satu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu artinya hasad dengki ya. Orang yang kita hasad tu, dia bukan ada rosak apa-apa. Dia rosak ke kita hasad dengki?
Saya hasad rosak nasi. Adakah Ustaz nasi ni rosak kerana saya hasad dengki? Yang rosak siapa? Yang rosak siapa? Saya yang rosak. Saya hasad dengkikan dia. Dia apa pun tak. Yang rosak tu saya. Saya tengok dia aja merobok. Tahu merobok? Bukan burung merobok. Apa merobok? Merobok-robok hati tu. Ya. Dia beli kereta baru, Lamborghini. Saya hasad dengan dia, macam? Macam? Saya hasad dengan dia. Dia tahu saya hasad dengan dia, macam? Saja dia lalu bawa Lamborghini tu depan saya. Nampak saya tu, pen-pen kata dia. Saya tengok macam? Merobok-robok. Tahu ke merobok? Jadi lama-lama apa? Udah merobok, saya tengok merobok, lama-lama apa? Darah tinggi. Lepas tu kena stroke. Lepas tu dah herod bibi otak. Itu akibat orang hasad dengki. Tapi yang itu kurang sikit. Yang lebih teruk lagi hasad dengki ni, pahala ibadah saya dapat ke dia. Lepas tu dosa dia dapat ke saya. Siapa nak hasad dengki? Hasad. Siapa nak hasadkan saya? Segala ibadahnya dapat kepada orang yang kita hasad tu. Pahala tu. Dan dosa dia kita pula tanggung. Bingung ke cerdik? Bangang ke bijaksana? Bangang. Orang yang hasad dengki tu betul-betul bangang, ya. Jadi jangan hasad dengki. Ya, lawan tu. Bila kita ada rasa nak hasad, kita lawan. Ya. Ucap alhamdulillah. Dia dapat nikmat tu, kita kata alhamdulillah. Kalau boleh sujud syukur pula tu. Sujud syukur kerana sahabat kita dapat apa? Satu-satu nikmat. Itu kalau boleh. Jangan hasad dengki. Hasad dengki ni rugi benar, ya. Di samping Allah murka, segala-gala yang lain pun murka, malaikat pun murka, nabi pun marah, semua marah belaka. Kerana kita hasad dengki. Jadi yang rosak tu orang yang hasad tu, bukannya apa? Lagi satu puan-puan, hasad dengki ni, siapa yang hasad dengki, dia mewarisi sifat apa? Sifat siapa? Sifat siapa? Sifat iblis. Siapa nak reta pesaka dari iblis? Angkat tangan. Jadi hasad dengki itu ialah warisan daripada iblis lah. Kerana makhluk yang pertama hasad dengki siapa? Iblis. Iblis dah lama dah Allah cipta, dah ada lama dalam dunia ni. Ya, Nabi Adam baru dicipta oleh Allah Ta'ala. Nabi Adam tu kira freshie. Tahu apa freshie? Orang pergi universiti tak tahu apa benda freshie. Ya, Nabi Adam tu freshie, iblis tu apa? Senior. Antara senior dengan freshie, siapa patut ragging siapa? Senior ragging freshie ke freshie ragging senior? Senior ragging freshie, tapi Allah terbalikkan. Allah perintahkan senior supaya sujud kepada freshie. Itu yang Allah sebut dalam Quran, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingat ketika aku perintah kepada malaikat-malaikat supaya sujud kepada Adam. Fasajadu. Apa arti fasajadu? Semuanya sujud. Illa iblis. Malaikat iblis. Mengapa? Aba wastakbar. Dia engkar lagi, dia takbur. Terus jadi apa? Jadi kafir. Wa kana minal kafirin. Jadi siapa hasad dengki, artinya dia mewarisi sifat iblis. Siapa tidak hasad lah. Ya. Dan letaknya rumah tangga tu kebanyakannya kerana hasad dengki tu. Tak senang tengok orang lain senang. Dia tak dia aja. Jadi sebab itu kita jangan hasad dengki, ya. Baik, iaitu orang yang berdengki-dengki sama Islam. Maka makna dengki itu mencita-cita hilang nikmat pada orang yang lain dan suka kedatangan balak dan mudarat atasnya. Ya, dia suka hilang nikmat tu daripada dia, nikmat tu nak pindah kepada orang yang dia hasad dengki itu, dan dia seronok kalau orang yang dia hasad itu ditimpa oleh bala bencana. Itu sifat yang patut kita hindarkan dari diri kita. Sebab itu perempuan kalau baca kitab-kitab tasawuf, hasad dengki ini salah satu daripadanya. Yang sifat-sifat yang dicela, sifat-sifat yang haram,
Sifat-sifat yang wajib kita kikiskan daripada dalam diri kita. Ya, habis. Yang ke-10. Ada soalan? Hasad dengki. Nak mengelakkan hasad dengki. Baik, bagus soalan dia. Nak mengelakkan hasad dengki macam mana? Kita tahu bahawa nikmat tu semua dari siapa? Siapa yang bagi dia nikmat? Allah. Jadi kalau orang hasad dengki tu dia ada dua tau. Nak mengelak kata ada dua. Yang pertama ilmu tu nak ada. Yang kedua amalnya, latihan-latihan dari ilmu yang ada. Ilmunya apa nak ada? Yang saya tahu, yang saya bagi tahu tadi, iaitu nikmat yang diterima orang tu dari Allah Taala. Kalau kita hasad dengan dia, seolah-olah kita tidak redha dengan ketentuan Allah Taala. Tak faham ni? Seolah-olah kita tak redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Taala. Allah Taala dah bagi dia rezeki, dah bagi dia nikmat. Jadi kita dengki maknanya kita tak redha dengan nikmat yang dia dapat tu. Jadi bermakna kita tak redha dengan Allah lah. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Barang siapa tidak redha dengan qada aku dan tidak sabar di atas bala aku dan tidak syukur dengan nikmat aku, kamu carilah bumi yang lain daripada bumi aku. Ada ke? Ada ke bumi yang lain daripada bumi Allah? Ada ke? Tak ada. Tak ada. Tak pandai cakap perak, nampak? Dan kamu carilah Tuhan yang lain yang serupa dengan aku. Ada tak? Ada Tuhan yang lain serupa dengan Allah? Itulah. Itu sebab dilarang kita daripada merasa tidak senang dengan ketentuan Allah Ta'ala. Jadi orang yang hasad dengki itu dia tak senang dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itu ilmu itu nak ada. Yang kedua, orang hasad dengki itu menganggap seolah-olah itulah dia rezeki yang saja yang ada, yang Allah mampu berikan kepada makhluk dia. Seolah-olah itu aja rezeki, seolah-olah yang orang lain tak dapat. Dia dapat jawatan itu aja ada. Dia menyempitkan rezeki Allah Ta'ala. Sedangkan wallahu wasi'un alim. Allah maha luas. Rezekinya maha luas, ya. Perbendaharaannya amat luas dan Allah maha mengetahui. Bermakna apa? Dia menyempitkan rezeki yang ada pada Allah itu. Padahal dia dapat jawatan itu dah tu, kita cari jawatan lain pula yang sama dengan dia. Itu patutnya, ya. Itu ilmu itu nak ada. Yang ketiga, benda itu haram. Kalau haram, apa dapat? Kalau haram dapat apa? Dapat dosa. Kalau dosa, mati bawa dosa. Ya Allah, tak tahu dah meh. Mati bawa dosa, masuklah ke dalam neraka. Ndak ke tanda. Itu dia, ya. Ilmu itu nak ada. Yang kedua, latihan. Itu nak dilatih diri tu. Kalau rasa-rasa nak marah tu, latih sejuk. Rasa latih. Ya, lekal-lekal ucap alhamdulillah. Bukan untuk kita, untuk dia. Kita dapat alhamdulillah. Kita sujud syukur. Kita berkawan dengan dia. Kalau getik aja tengok dia tu, kita berkawan dengan dia. Mana lebih untung? Kita musuhi dia ke atau kita berkawan dengan dia? Kita berkawan dengan dia lagi untung. Kita simpankan rasa hasad dengki tu, kita berkawan dengan dia. Lama-lama kita sayang dengan dia. Bila kita berkawan dengan dia, macam tadi lah cerita tadinya, Ustaz Nasir beli Lamborghini, saya dengki dengan dia, tapi tak kabarkan saya dengki dengan dia, saya baik dengan dia, saya tegur dia, ya. Kawan dengan dia. Kalau pergi kedai kopi macam dengan saya macam dia diam aja ke? Dia pun panggil Ustaz yang kita minum katanya. Dapat dah rezeki di dunia pun dapat kita. Tapi cuba kalau saya musuh dengan dia. Nak dia mana? Nak dia apa? Nak dia jemput saya? Tak ada. Dia nak saya. Kalau dia tahu saya, dengki ke dia. Begitulah latihannya. Dia benda-benda ini dia boleh diubat dengan ilmu dan juga dengan amalan. Kalau boleh sujud syukur tu, ada pernah sujud syukur tak? Apabila sahabat dapat suatu nikmat, kita sujud syukur. Boleh tak? Ada pernah buat? Try lah, ya. Kita sujud syukur kerana orang lain yang dapat nikmat. Dengar anak dia dapat 8A PMR umpamanya, kita sujud syukur alhamdulillah, ya. Nyatakan syukur kita kepada Allah. Jangan kabur dia tadi teman sujud syukur sebab anak mikir dapat 8A. Itu tak ada lah, tak dapat pahala apa-apa.
Ya. Biar antara kita dengan Allah saja. Itu dia al-hasadu ataupun hasadun. Kalau ada al, dia tak ada dal dua depan dun, ya. Kalau al-hasadu. Kalau tak ada al-hasadun, ya. Baik, yang kedua, yang ke-10, ya. Fattanun. Fattanun, iaitu orang yang mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahi, seperti ia memindahkan perkataan dua orang supaya berkelahi. Maka iaitu haram lagi dosa. Haram lagi dosa besar. Dan dihubungkan pula orang yang menuduhkan orang dan orang yang berpaling daripada bertutur antara dua orang, yakni tiada bertegur lebih daripada 3 hari dengan tiada kerana uzur syarak. Saja dia tak nak tegur, lebih dari 3 hari, macam berdosa, dikira dia tu munafik tu, ya. Dikira sebagai munafik. Orang munafik itu di mana? Kalau dia mati bawa sifat munafik, di mana tempatnya? Neraka yang mana? Yang di bawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu ayat Quran tu, ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang terkebawah sekali di dalam neraka. Jadi jangan tak tegur, ataupun jangan mengadu-ngadu domba. Mengadu-ngadu domba, itu namanya fattanun, ataupun dalam bahasa tasawuf yang lain namimah namanya. Namimah, mengadu-ngadu domba. Dia tahu Pi'ah tak berapa baik dengan Etun. Dua-dua ni masar punya muka. Datang orang lain jumpa Etun, dia ngaburkan Pi'ah, ngata kamu gini. Naik merah padam muka Etun dengarnya, ya. Betul pergi pula jumpa dengan Pi'ah, dia pengabur. Tadi Etun ngata kamu gini. Bila jumpa Pi'ah dengan Etun macam bercakar dia tarik rambut. Ya, yang adu domba tadi tepuk tangan, bagus, padan muka komen tu kata. Ya, itu namanya dalam bahasa Inggeris divide and rule. Itulah dia cara penjajah dulu supaya dapat menakluki negara-negara takluk jajahan mereka. Disuruhnya rakyat tu bergaduh. Bila bergaduh, mereka pun bercakaran antara satu sama lain, berperang antara satu sama lain. Masa itu dia masuk daun, dia pun masuk dalam tu. Begitulah yang dibuat oleh negara Israel. Dulu negara Arab tu satu aja di bawah pemerintahan Baghdad. Mula satu aja. Lepas itu dipecah belahkan oleh orang-orang Israel, orang Yahudi dan juga orang Amerika dan juga orang British dan juga orang Perancis, orang Barat lah. Dipecah-pecahnya. Kini ada berapa negara Arab? Sudah tak terbilang. Ada Arab Saudi, ada Iraq, ada Jordan, ada apa lagi? Ada Mesir, ada berbagai-bagai lagi negara. Padahal dulu tu di bawah satu khalifah saja. Ini yang sekarang sedang diperjuangkan oleh satu kumpulan namanya Hizbut Tahrir. Ada pernah Ustaz? Hizbut Tahrir. Ada tak? Mereka nak apa? Nak menjadikan sistem khilafah namanya. Tapi setakat ini tak nampaklah kejayaannya. Jadi perjuangan mereka tu betul, cuma cara mereka tu dapatlah kita pertikaikan lagi, ya. Cara mereka berjuang, tapi perjuangan mereka tu betul, ya. Kita ni kalau di bawah satu pemerintahan, satu khalifah saja, mudah kita bertindak. Jadi mengapa itu? Kerana ada puak-puak negara-negara yang kerjanya mengadu domba aja, supaya mereka berbalah antara satu sama lain. Ya, Turki tak berbaik-baik dengan Iraq, ya, padahal negara itu jiran tu. Tak berbaik-baik dengan Iraq. Kemudian Jordan pun begitu juga, bergaduh dengan apa Syria pula sekarang ni bergaduh sama sendiri antara puak Syiah dengan puak Sunni. Bila bergaduh umat Islam sesama orang Islam, yang ngekik siapa? Yang ngekik, tahu ngekik? Kik. Itu ngekik namanya. Yang ngekik siapa? Yahudi. Yahudi lah ngekik. Padan muka komen. Gaduh. Lepas tu Amerika pun begitu juga. Dibaginya senjata kepada
negara Arab Saudi umpamanya. Kerana Arab Saudi tu apa baik dengan dia. Sebab Arab Saudi pula digunakannya senjata tu untuk bergaduh dengan Iran dan sebagainya. Begitulah teknik orang-orang apa? Orang barat itu. Divide and rule. Apa ni dua perkataan ni? Divide and rule. Ini dua ni. Artinya apa? Pecahkan mereka dan lepas itu perintah. Pecah dan perintah. Itu namanya fattanun. Baik, yang ke-11. Ghibatun. Ghibah. Ghibah ni mengumpat. Tahu mengumpat? Anu. Itu ghibah. Ghibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, kata Allah dalam Quran. Mahukah kamu makan daging saudara kamu yang telah mati? Orang ngumpat tu apa namanya? Seolah-olah dia makan daging saudaranya yang telah mati. Adik-beradiknya dah mati. Ambil pisau, eri peha tu. Betul buat rendang apa? Rendang pedas umpamanya. Betul makan ngam. Siapa nak angkat tangan? Begitulah orang yang mengumpat tu. Seolah-olah makan daging saudaranya yang telah mati. Jangan mengumpat. Jangan apa pulau memulau antara satu sama lain. Jangan marah antara satu sama lain. Kalau buat juga, itu kata Tuhan. Tuhan tanya, ayuhibbu ahadukum, adakah kamu salah seorang daripada kamu tu seronok, suka, berminat apa? Ayyakula lahma akhihi maita, bahawasanya kamu makan daging saudara kamu yang telah mati. Jadi mengumpat tu dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar, ya. Dia tak apa? Tak padam, tak hapus dengan hanya istighfar, tak ada. Tak ada hapus dengan istighfar, tak ada tau. Tak boleh lepas sembahyang tu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hapus ke tak? Tak hapus. Dia hanya dihapuskan kalau orang yang kita umpat tu memaafkan kita. Siapa pula ni banyak benda nak manggil ke ni? Dah tak ada, tak jadi. Aduh. Dia hanya terhapus kalau orang yang kita umpat itu memaafkan kita. Perempuan boleh baca lah. Ada ngaji kot. Takkan tak ngaji. Kitab yang bernama Penawar Bagi Hati. Ada tak? Ada tak bab ngumpat situ? Siapa yang ngajarnya? Ustaz mana ni? Ustaz Firdaus. Lagi hebat, lagi terror. Dia ngajarnya, ya. Itu dia. Jangan sekali-kali mengumpat. Mengumpat apa? Apa kata mengumpat? Kita menceritakan hal seseorang, kalau dia dengar, dia marah. Itu mengumpat namanya. Saya cerita hal Ustaz Nasir, kalau dia dengar, dia marahkan. Dia marahkan saya. Itu namanya mengumpat. Walaupun benar. Yang benar tu lah mengumpat. Yang tak benar tu namanya apa? Dusta. Mana tak? Nak ngumpat ke nak dusta? Dua-dua tak nak, ya? Ngumpat tu benar. Yang benar tu lah namanya ngumpat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, perempuan boleh baca kitab namanya Hidayatul Salikin. Ada ngaji sini tak? Hidayatul Salikin? Tak ada? Ya. Itu pun cantik gitu, bab-bab ngumpat ni, ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sekali mengumpat dosanya lebih besar daripada 30 kali zina. Siapa nak angkat tangan? Sekali je ngumpat dosanya lebih besar daripada 30 kali zina. Tu soal lebih besar lah. Macam 30 kali zina jadilah kalau apa itu, ya. Sekali ngumpat. Berapa kali zina? Berapa kali zina? 30. Kan saya dah khabar tadi. Sekali mengumpat dosanya lebih besar daripada 30 kali zina. Berapa kali zina? 30. Berapa kali? 60. Tidak kata mengira ada mana pun. Berapa kali zina? 90.
Dengar lagi. Anu. Berapa kali? Sudah tak tahu apa? 120. Kalau sementara nunggu saya tadi lambat penuh ustaz dia datang. Anu. Berapa kali? Sudah tak terkira berapa banyaknya. Begitulah dia dosa orang yang mengumpat ya. Jangan sekali-kali kita mengumpat. Kena minta ampun pada orang yang kita umpat tu. Tak cukup raya maaf zahir batin dia kosong-kosong dia tak maunya. Bukan main badminton ada kosong-kosong. Tak maunya. Kena khabar dia timah minta maaf lah ya. Teman tadi ada ngumpat mikir ngata mikir tu begini. Merah padam muka timah nengok ni. Ada ke timah ni? Merah padam mukanya ya. Betul pang tampornya apa buat? Senyum. Tampon tu diam, jangan melawan. Kalau melawan tak ada ampun. Ya. Lepas tu pang tampon kali lagi apa buat? Diam juga, jangan ada melawan. Lepas tu pun dia pergi mentokar, buka bonet, ngeluarkan parang. Apa buat? Lari. Ini dia mengumpat ya. Itu namanya apa? Ghibatun ya, iaitu orang mengumpat akan manusia. Istimewa pula mengumpat orang yang alim. Dan orang yang mengamalkan Al-Quran. Sebab itu perempuan jangan sekali-kali mengumpat orang-orang alim. Hari ini ada dah orang mengumpat orang alim. Terus akan mengumpat gambar orang alim dia kencing dia memang ada. Poster orang alim tu ada gambarnya. Tahu? Dia kencing dia mah ada gambar dia tengah kencing tu. Siapa ada Facebook tahu lah. Nampak gambar dia tengah ngencing gambar Tuan Guru Nik Aziz. Kenal ke Tuan Guru Nik Aziz? Dia tu orang alim ke orang bingung? Orang alim, ulama. Esok kita mengharapkan syafaat dari ulama tahu. Yang pertama yang boleh memberi syafaat ialah Rasul-Rasul. Itu nombor 1. Yang nombor 2 ulama. Nombor 3 baru syuhada, tahu tak? Tapi yang boleh memberi syafaat ialah ulama lah. Sekali-kali jangan kita mengumpat ulama. Jangan kita mengumpat orang-orang alim. Dan jangan pula mengumpat orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Hari ini senang benar. Bila Tuan Guru Haji Abdul Hadi sakit di Istanbul. Dia tulis dalam Facebook apa? Ulama setan komen telah sakit dekat nak mampu di Istanbul. Dia tulis dalam Facebook tu. Dia tulis dalam situ. Berani benar dia. Mereka siapa orangnya dia yang diumpat mereka tu. Kalau kita tak setuju dengan perjuangan dia pun, sekurang-kurangnya kita tahu dia tu adalah ulama. Dia tu alim, banyak ilmunya. Bukan macam kita. Kita kuliah pun tak habis-habis. Baca kuliah tak mau habis-habis. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Menung kejap. Wala ana abidum ma abadtum. Ini orang lelaki saja yang perempuan tak ada kuat bunyi. Orang lelaki jadi imam. Betul tak? Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Menung lagi. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Di belakang tu ada mamak jual cendol. Dia nak lekas berjual. Apa itu imam ni katanya ya? Tersangkut tak ada habis-habis ni. Sudahnya dia dah tak tahan. Lakum dinukum tara mereka. Baru dia lakum dinukum waliyadin katanya. Itu kita. Ulama ke kita ni? Kita ni bukan ulama ya, tapi ulama jangan sekali-kali kita hina. Jangan sekali-kali kita marah. Jangan sekali-kali kita maki. Jangan sekali-kali kita mengumpat mereka. Kerana mereka kita harapkan apa? Syafaat dari ulama. Ya? Esok mati esok. Mati ke tak mati ni dia mana? Bila mati esok, patutnya dia masuk neraka. Ini bagi orang yang tak pernah melakukan kebaikan ya. Dia patut masuk neraka. Sampai dah dicatat dia ni ahli neraka. Kemudian Allah bagi dia last chance. Tahu last chance? Peluang yang terakhir. Lalu ditanya melalui malaikat lah. Adakah kamu pernah makan setalam dengan ulama? Kita pun jawab tak ada. Mana ada?
Adakah nama kamu sama dengan nama ulama? Tak ada. Tak ada juga. Nama saya lain. Nama saya Sidi Oraza. Kata. Mana ada ulama nama Sidi Oraza? Katanya. Ya. Adakah kamu sekampung dengan ulama? Tak ada. Katanya. Tanya lagi, adakah kamu pernah dengar ulama ngajar? Tak ada, katanya. Saya ketikkan ulama, dengar nama ulama pun saya ketik, katanya. Tanya lagi, tanya. Akhirnya dia tanya, kamu ada tak kawan yang kasihkan ulama? Yang itu ada lah, saya ada berkawan dengan Ustaz Nasir, dia kasih benar dengan ulama, katanya. Setiap kali dia ajak saya, tapi saya tak siap nak pergi, katanya. Kerana itulah kamu diampunkan dosa kamu dan dapat masuk ke dalam syurga. Itu dia. Itu fadilat ilmu, ya. Fadilat ulama.